lebih faham lah sesuatu tajuk. Seperti AdMed, tajuk yang pertama itu yang berkenaan fungsi. Itu sukar lah untuk faham. Hazul ini mungkin ada perbezaan sedikit kerana saya selalu menghantar anak-anak saya untuk package pembelajaran di luar ataupun dengan pelbagai guru secara dalam talian ya. Dan saya dapati gaya pengajaran guru-guru yang mengajar di Hazul ini mungkin lebih dekat dengan murid-murid, sebab kadang saya tengok anak saya gembira, dia kena gelak macam tu, maknanya macam tak stres. Jadi bila murid-murid boleh belajar dengan gembira, sudah tentulah ilmu yang diterima tu lebih tenang dan terang. W dalam sebutan T. Jadi inilah jawapan terakhir. 4 langkah mudah untuk pelajar aplikasikan supaya dapat kuasai topik 1 matematik. Okey. Banyak lagi rahsia. Hazul terbaik. Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cikgu Faris ataupun PLF Faris dari Lahazun Education. Baik, bersama saya lagi dalam slot ataupun program Mega Live Lahazun Education yang memang kita akan adakan pada setiap minggu hari Ahad jam 12. Okay. Bagi yang mereka yang mengikuti Mega Live, mereka tahu time hujung minggu hari Ahad memang pukul 12 akan ada sesi Mega Live bersama Lahazun Education. Alright, seperti yang kita maklum, Mega Live ataupun Lahazun Mega Live lebih mengutamakan ataupun lebih membincangkan topik-topik yang secara orang kata bukan satu topik je tapi dia menyeluruh. Lagi-lagi ataupun tambahan pula lebih-lebih lagi berat kepada pelajar. Okay, isu-isu pelajar, isu-isu ibu bapa yang berkaitan lah. Alright, setiap minggu kita akan ada topik-topik yang berbeza. Pada setiap minggu juga kita akan ada guest yang berbeza, tetamu undangan khas yang berbeza untuk bercakap tentang topik ini. Tujuan utama dia adakan Mega Live ni anjuran KSIB Ceras, which is effort ataupun inisiatif yang dilakukan oleh pihak KSIB SMK Ceras bersama Lahazun Education untuk kita lebih dedahkan kepada ibu bapa ataupun pelajar-pelajar yang mungkin dia tidak didedahkan mengenai isu-isu ini. Okay. Seperti biasa, bersama saya tidak akan kesorangan dalam Mega Live pada minggu ini. Saya menjemput seseorang ataupun mengundang seseorang yang sangat hebat dalam bidang dia sendiri, mempunyai kepakaran dia yang tersendiri dalam dunia ibu bapa, dalam dunia anak-anak. Lagi-lagi dalam dunia pendidikan ni juga. Alright, sedikit sebanyak. So, hari ni saya tetamu undangan khas saya lebih kepada orang yang lebih selayaknya lah nak bercakap pasal topik ataupun nak berkongsi sebenarnya dengan ibu bapa dan pelajar-pelajar di luar sana. Alright. So, tanpa berlengahkan masa, saya nak menjemput Puan Asmah. Dipanggil dengan Puan Asmah. Alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, okay. So, sihat ke? Alhamdulillah sihat. Apa khabar Tuan Faris? Alhamdulillah, saya pun sihat juga. Okay, yelah maklumlah kita kan sekarang kita tanya sihat ke tidak sebab kita sekarang di dalam dunia yang mempunyai wabak ataupun negara kita dilanda wabak COVID, which is everyday kita tengok scary dia punya numbers. And then the numbers of death yang mati, yang meninggal, okay, disebabkan COVID ni. So stay at home. So macam mana PKP going, Puan Asmah? Alhamdulillah, enjoy di rumah bersama dengan anak-anak dan keluarga, penuh dengan aktiviti. Penuh dengan aktiviti, yes of course. Okay, sebelum kita teruskan lah Puan Asmah. Okay, boleh mintakan Puan Asmah untuk perkenalkan. Mungkin diorang tahu just nama Puan Asmah sebab saya panggil. Okay, boleh ceritakan sikit lah siapa Puan Asmah ni dan apa kepakaran Puan Asmah sebenarnya. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Faris. Okay, nama saya Siti Asmah binti Muin. Boleh panggil, kalau anak-anak selalu panggil saya Ibu Asmah lah, Ibu Asmah, dan yang lain-lain boleh panggil saya Asmah. Kepakaran saya adalah pengasas, saya adalah sebagai pengasas Sri Kandi Akademi Raudah. Okay, kepakaran kami adalah membantu wanita di luar sana menjalani lifestyle kehidupan yang ceria,
melalui pembangunan modal insan, perkhidmatan modal insan yang kami sediakan, insya-Allah. InsyaAllah. So itulah dia sedikit sebanyak mengenai Puan Asma. Kita panggil Kak Asma ke Puan Asma ni? Boleh panggil Kak Asma. Okay, sebelum tu Okay. Faris nak Ya. berkongsi juga mengapa nak membantu tadi, ada tambahan sikit. Oh, tambahan sikit, minta maaf. Okey, silakan. Kenapa selalu panggil Ibu Asma sebab Kak Asma selalu berjumpa dengan orang kerana Kak Asma hanya mempunyai 2 orang anak sahaja dan 6 orang anak susuan, dan sangat inspire untuk membantu berkongsi maklumat yang berkaitan dengan sokongan ibu bapa sebenarnya untuk anak-anak. Alright, itu sahaja. Okey, faham. Sebab tu dah ada gelaran Ibu Asma tu. Ya. Okey, 6 orang anak susuan, 2 Ya, anak saya. original. Ya, 2 orang anak original, 6 orang anak sesuai. Okey, oh hebatlah Puan Asma. Kita tahu memang tetamu ataupun undangan tetamu ni memang hebat-hebat semua. Memang selayaknya lah kami sebut. Okey, so itu sedikit sebanyak mengenai Kak Asma. Okey, saya panggil Kak Asma. Okey, itu sedikit sebanyak lah mengenai Kak Asma. Okey, tadi nama Kak Asma dia bagi tahu yang Kak Asma adalah merupakan founder ataupun pengasas kepada Akademi Sri Kandi Raudah Academy. Raudah Academy. So, Academy. yes, itu sebenarnya apa sebenarnya? Apa yang diusahakan di situ? Apa yang diusahakan itu adalah membantu wanita-wanita dan menginspirasikan wanita-wanita yang di luar sana yang mempunyai kebelengguan dalam kehidupan untuk kita bantu bersama-sama dengan kaedah dan teknik yang kita gunakan dapat keluar daripada kebelengguan kehidupan yang mungkin stress, struggle, tak tahu nak buat macam mana dalam kehidupan, tambah-tambahan dalam keadaan pandemik hari ini. Yes. Wah, okey, itu sedikit sebanyak apa yang diusahakan di akademi. Alright. So, kita ada komen daripada Coach Nis Daud sendiri, dia komen dia ada dalam live kita. Dia kata Assalamualaikum Cikgu Faris dan PLF Asma. Waalaikumsalam Coach. Waalaikumsalam Coach Nis, terima kasih. Okey, kita ada juga daripada Abdul Musi. Assalamualaikum Cikgu Faris dan PLF Asma. Okey. Waalaikumsalam Abdul Musi. Abdul Musi. Okey. So, sebelum tu Kak Asma tahu ke kenapa dijemput oleh sesi Mega Live Lahazon pada minggu ini sebenarnya? Okey, pada dah awal dimaklumkan dah dimaklumkan awal lah oleh Coach Nis nak jemput saya Ibu Asma ni sebagai orang kata memenuhi slot untuk kita punya program lah kan. Yes. Hari ini. Yes, so topik kita hari ni lebih kepada libat ataupun pelibatan lebih kepada ibu bapa dengan pelajar ataupun anak-anak lah. Okey, dua perkara ni yang sangat main peranan untuk topik pada hari ini. Alright. So topik kita pada hari ni seperti yang anda semua yang sedang berada di dalam live ni, kita tengok dekat topik sebelum kamu masuk ni kan ada topik saya letak, sokongan ibu bapa pupuk potensi anak-anak. Okay. So apa nama dekat situ topiknya memang dah clear mengenai ibu bapa dan anak-anak di sini. Alright. So kita juga ada juga daripada ni cikgu daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Ceras, Kak Asma. Ni dia. Tajuk yang menarik sebagai panduan ibu bapa. Okey, terima kasih Cikgu Nur Haiza. Terima kasih Cikgu. InsyaAllah Cikgu. Alright. So kita mulakan. Apa saya nak tanya dengan satu soalan pertama lah dengan Kak Asma. Alright, kita mulakan. Okey, bila Kak Asma kata pasal potensi anak ataupun ibu bapa punya sokongan. Okey, saya nak tahu apakah itu sokongan daripada ibu bapa untuk anak-anak ni? What type? Apakah itu yang dimaksudkan sokongan ibu bapa kepada anak-anak? Yang macam mana tu? Alright. Okey, terima kasih kepada PLF Faris yang sangat muda, sangat teruja saya sebenarnya untuk hari ni berkongsi. Jangan diangkat kita ni. Alhamdulillah, terima kasih kepada seluruh penonton, seluruh pendengar-pendengar yang berada bersama dengan kami hari ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT dapat lagi untuk kita berkongsi dengan topik-topik yang menarik yang berkaitan dengan tajuk yang kita untuk sembangkanlah hari ini. Okey, macam mana yang ditanya, apa itu sokongan? Okay, apa itu sokongan kan? Alright, okay. Nak bagi definisi dulu. Dari sudut definisi yang kita faham, semua orang akan faham dari sudut definisi istilah dan bahasa. Sebab ada dua perkara. Bila kita faham dari sudut lughah dia, dari sudut istilah dia, dari sudut bahasa dia. Okay, bila kita faham dari sudut bahasa, kalau kita buka ke buku dalam kamus, kita kata sokongan ni adalah sokongan ni maksud dia sokong tiang, bersandar tiang. Maksudnya kalau sudut bahasa, sokong tiang. Okay, kalau dari sudut istilah adalah perbuatan yang kita menunjukkan sesuatu persetujuan kita kepada satu pihak, iaitu perangsang ataupun sebagai alat bantuan kepada orang lain. Itu adalah sokongan. Okey, sokongan dari sudut umum. Dan dari sudut ibu bapa yang kita faham hari ini,
yang kita boleh klasifikasikan dia untuk hari ini mengikut tajuk hari ini, iaitu sokongan daripada sudut yang kita boleh menyokong anak kita sendiri, dari sudut zahir dan batin mereka yang kita sokong mereka. Okey, dari sudut dua sudut. Okey, dari sudut dalaman dia, dari sudut luaran dia dan dalaman dia. Kerana anak-anak pada hari ini dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala ni ibarat dia dilahirkan sebagai kain putih, yang mana ibu bapa yang berhak untuk mencorakkan anak-anak itu mengikut Yahudi, Nasrani atau sebaliknya. Jika kita memilih untuk mencorak anak kita dengan keadaan yang macam ni, yang menurut apa yang kita nak, mengikut apa yang kita nak, dan kita memberi sokongan, bukan hanya mengikut cara keadaan yang lama yang mana kita bagi je dan biar mereka mencari sendiri. Dan lantaran daripada itu, isu hari ni, bila mak ni dia bagi je kat anak dia, hanya dia bagi tahu je, okey mak nak macam ni, mak nak macam ni, ataupun mengikut je peredaran, maka anak yang lurus tu pada awal kejadiannya, dia akan sedikit bengkok. Kerana dia masih memerlukan sokongan dan mentoring yang sangat rapat daripada orang yang rapat di sekeliling mereka. Itulah sokongan yang benar-benar sokongan. Okey, dia sokongan yang benar-benar. That's why kenapa dia jadi sokongan, memang ada Kak Asma nak share kenapa sokongan ni yang sangat-sangat penting. Sebab Kak Asma ada pengalaman yang sangat besar berkaitan dengan sokongan ni. Sangat besar. Best nak dengar tu. Yes, ni memang interesting kalau yang dengar ni. Memang ibu bapa boleh cuba, boleh buat dan Kak Asma percaya dia orang boleh buat. That's why lah Kak Asma memilih tajuk, bila coach ni tanya, Kak Asma memilih tajuk ni, Kak Asma rasa tajuk ni soul dengan Kak Asma nak bawa. Sebab Kak Asma ada sejarah dia, okey. Sejarah dia Kak Asma boleh buat tidak membezakan cuma dua perkara. Pertama, masa dulu Kak Asma seorang yang sangat bijak masa kecil. Sangat bijak. Darjah 1 memang kan, darjah 1 dengan ada disiplin orang tua bagi, dan Kak Asma memang Kak Asma ni boleh katakan nombor 1 lah. Nombor 1. Alright, alhamdulillah. Allah. Alright, bila dah semakin besar kita dah mula argument. Kita dah ada argue dalam hidup kita. Tambahan pula sokongan kita tak ada masa tu. Pada waktu tu kita rasa tak ada, sedangkan ada. So sokongan yang tepat tu kita perlu tu, kita rasa macam so-so kan. Alright. Dan berbalik kepada cerita yang kedua, okey, anak Kak Asma sendiri pun hampir-hampir menjadi seperti Kak Asma. Okey, yang mula-mula pada awal waktu tu kecil sangat-sangat bijak. Sangat maksudnya dengan apa Kak Asma buat, dengan apa yang kita buat tu, kita hantar dia pergi belajar, kita support dia kan, dalam masa yang sama kita struggle dalam kehidupan. Maka pada waktu tu bila kita dah mula struggle pada darjah 1 lah Kak Asma paling touching. Paling Kak Asma touching sebenarnya. Alright, masa darjah 1 ni kan mengalih mata ni. Masa dia darjah 6, umur dia 6 tahun, Kak Asma tak perasan perkara tu. Jadi bila Kak Asma hantar dia darjah 1, kerana pada umur dia sepanjang daripada 4, 5, 6 tahun, Kak Asma sering menerapkan nilai kerohanian yang lebih. Kerohanian yang lebih kan. Dan memang pada dia darjah 1, waktu dia darjah 1, saya sangat menguji emosi Kak Asma. Okay, yang mana pada waktu tu cikgu berjumpa dengan Kak Asma. Okay, alhamdulillah Kak Asma ni bekas seorang guru. Dulu adalah guru 8 tahun yang lalu. Okay, bergelar guru dan resign sebagai seorang guru kerana memilih satu perkara yang Kak Asma untuk suka nak buat, yang mana Kak Asma boleh berkongsi dengan ramai lagi orang yang Kak Asma rasa Kak Asma minat dengan satu perkara. Okay, right. That's why bila anak tu darjah 1, umur dia 7 tahun. Okay, umur dia 7 tahun. Bila umur dia 7 tahun, cikgu jumpa Kak Asma. Cikgu bagi tahu Kak Asma dia tak pandai membaca. Oh, anak Kak Asma tu? Ya, anak Kak Asma yang dulu. Okay, dah beberapa tahun yang lalu lah, 7 tahun yang lepas. Alright, masa tu Kak Asma terkejut tau. Tak pandai membaca. Alright, okay. Apa yang satu perkara dalam fikiran Kak Asma, ya Allah macam mana aku nak buat? Macam mana aku nak buat benda ni? Dan di sinilah kejap lagi Kak Asma akan share di belakang ni kan, dengan tajuk yang panjang lagi kita ni, right? Oh, yes. Dan dekat situlah Kak Asma memberi sokongan yang sangat ni, dan sokongan yang memang tak ada berbelah bagi. Hari-hari ni Kak Asma fikir, apa kesilapan Kak Asma? Apa kesalahan yang Kak Asma dah lakukan sehingga dia masih lagi tak boleh nak membaca? Dia menangis tau, ibu, kakak sedih, cikgu cakap kakak tak pandai baca. Lepas tu Kak Asma cakap, it's okay, alright. Kakak nak pandai, itu je Kak Asma tanya dia. Kakak nak pandai? Ya kakak nak pandai ibu. Kak Asma peluk dia kuat-kuat. Dalam hati Kak Asma, ya Allah ya Tuhanku, aku mohon kau bagilah petunjuk, hidayah untuk anak aku, bagilah anak aku ni pandai. Kau tolonglah aku ya Allah. Dekat situ dulu. Alright. Itu so
Okay, itu antara real case study daripada Kak Asma sendiri lah. Okay, itu yang waktu yang Kak Asma dapat tahu yang anak Kak Asma tak boleh baca lagi tu. Sebelum tu memang tak pernah check lah, maksudnya tak pernah tahu lagi lah memang dia tak boleh baca apa semua. Okay, thank you Faris. Macam ni, masa dia Kak Asma check dia, masa dia cikgu bagi tahu tu, sebelum tu memang Kak Asma tahu dia boleh membaca. Maksudnya dia boleh membaca yang kadar Kak Asma faham. Yang maksudnya bila dia membaca, okey boleh ni kakak, dia eja saya, dia eja apa. Ya betul, dia boleh mengeja. Dia membaca lancar untuk semua benda, contohnya perkataan ni kan. Dia tak boleh nak baca ni direct terus, dia akan macam mengeja. Dia akan mengeja dan cikgu masukkan dia di kelas Linus. Di kelas Linus tau. Di kelas hujung, di kelas Linus. Cabaran sebagai ibu dan bapa pada waktu tu. Tak tahu nak cakap macam mana sebenarnya kan. Itu tu lah waktu tu. Okay. Alright. Faham. Okay, so itu sedikit tuan-tuan. Okay, actually benda ni mungkin juga ada pernah berlaku di kalangan yang sedang menonton. Okay, mungkin seorang ibu bapa, mungkin guru-guru yang sedang menonton, ibu bapa sendiri nampak sendiri kan dia punya, kami nampak sendiri di Lahazun pun nampak dia punya jurang tahun 3 dengan tahun 4, okay, tahun 6 dengan form 1, okay, form 3 dengan form 4, dia jurang dia lain-lain. Mungkin daripada darjah 1 sampai darjah 3 dia perform. Tapi bila naik darjah 4 ada beberapa faktor lain lah yang macam Lahazun selalu mention, pertukaran silibus, format dan lain apa semua tu ada jadi lebih sukar. Okay, macam juga darjah 6 naik form 1 terkejut standard dekat UPSR tak standard langsung dengan PT3, dia macam tak tally, dia macam belajar benda baru banyak. Okay, patutnya ada kesinambungan. Yang mana yang naik form 3 naik form 4, which is sekarang ni SPM, KSSM. So dia effect banyak lah. Itu salah satu. So mungkin ada ibu bapa yang nampak kenapa waktu darjah 1 sampai darjah 3 ni anak aku ni okey. Tapi bila dia naik antara sebabnya itu ataupun sebab lain, dia akan jadi macam drop sikit, drop. Fokus dia pun dah lari sikit. Dia bukan macam yang dia kenal dululah. Okay. So which is itu yang Kak Asma bagi tahu tadi, apa itu sokongan daripada ibu bapa sebenarnya. Right. So itu memang penting lah untuk ibu bapa tahu. Apa tu sokongan? Sebelum nak buat, kita kena tahu dulu lah maksud sokongan tu apa. Okay. And then kalau macam Kak Asma bagi tahu itu real case study Kak Asma sendiri. Okay. Apa lagi jenis-jenis lain yang mungkin boleh cadangkan kepada ibu bapa ataupun ibu bapa tu dah buat cuma dia tak perasan. Okay. Apa jenis-jenis sokongan yang lain daripada ibu bapa boleh kasih sebenarnya? Okay. Terima kasih Farid. Okay, kita punya kita pergi kepada jenis-jenis dulu sebelum Kak Asma cadangkan apa yang perlu dibuat, apa yang kita perlu buat, cadangan yang perlu buat. Kak Asma bagi tahu jenis-jenis sokongan dulu. Okay, sokongan yang sangat diperlukan oleh anak ni ada 2 perkara. Yang ni yang ni daripada Kak Asma yang Kak Asma faham dan Kak Asma sendiri kaji dan Kak Asma belajar benda ni. Ada 2 perkara, iaitu dari sudut dalaman dan luaran. Okey, dari sudut dalaman, apa dia dalaman? Sokongan macam mana yang kita nak pakai, yang kita nak bagi pada anak kita. Sokongan luaran, bagaimana kita nak menjelaskan sokongan luaran dan bagaimana kita nak menunjukkan sokongan luaran kepada anak kita. Okey, contohnya ni Kak Asma bagi contoh dulu sebelum nak bagi saranan dengan isu-isu yang berlaku kan. Alright. Okey, contoh sokongan luaran. Sokongan luaran ni adalah sokongan yang berbentuk jika anak pergi dengan kita, anak datang dekat kita memerlukan perhatian kita kan. Dan kadang-kadang kita tak memberi perhatian yang lebih. Dan kalau tu dia cakaplah contoh dia buat satu, macam anak Kak Asma suka origami. Dia akan buat satu origami. Okay, dia buat origami. Hari-hari dia akan buat origami. Dia sangat suka. Bila dia datang tu, wow, wonderful lah. Adik sangat bijak dan kreatif untuk buat ni. Dan itu dari sudut luaran contoh. Dulu Kak Asma tak pandai Faris. Dulu Kak Asma tak pandai sebab Kak Asma fikir alah nanti pandai jugalah macam aku dulu pandai je. Kan? Itu pemikiran lama. Hari ni tak boleh. Hari ni Saidina Ali radhiyallahu anhu pernah berpesan bahawa iman didiklah anak-anak mengikut zamannya. Okey, Saidina Ali radhiyallahu anhu pernah berpesan, didiklah anak-anak mengikut peredaran zamannya kerana pada hari ini, pada akhir zaman nanti, iman manusia ni senipis kulit bawang. Okey, bila senipis kulit bawang kita fahamlah macam mana bila senipis kulit bawang. Kita tahu betapa nipisnya kulit bawang tu, berapa nipisnya iman tu. Jadi kalau kita tak bantu dia untuk kita, bila dia cakap sesuatu kita ambil berat. Kita ambil tahu. Kat situ adalah antara sokongan luaran yang kita nampak
alah benda tu biasa je, kejap lagi lah pergi settlekan kerja. Sedangkan waktu at the moment, at the time, dia sangat memerlukan perhatian kita. Waktu tu, waktu lain nanti dia tak kisah dah, dia kata tak apalah dah, dia tak nak dah, dia nak waktu tu. Dia nak waktu tu, okay. Alright, tu yang pertama dari sudut luaran. Sokong dia dari sudut luaran ni, menghargai dia setiap apa dia datang memanggil kita. Pun sama, kalau dia tunjuk sesuatu dengan kita, kita support dia walaupun kita rasa pada waktu banyaknya kerja, kejap lagi lah. Ataupun sekurangnya pandang dia cakap, oh yes, kita mengiyakan supaya dia rasa benda ni, oh aku dihargai sebenarnya. Okay, dia dihargai. Kalau contoh dululah, mak Kak Asma dia suka masak-masak tau. Bila masak anak-anak ni ramai 9 orang kami adik-beradik, akan pergi dekat dapur akan tanya mak tau, mak ni apa? Mak akan berhenti masak tu, akan tunjuk kami dulu. This memang inilah Kak Asma dididik dengan macam tu dari dulu, dari kecil. Jadi Kak Asma applykan pada anak-anak. Sebab itulah luaran. Dalaman adalah dari sudut dalaman, dari sudut emotion dia, dari sudut perasaan dia. Bila dia meluahkan sesuatu perasaan, dengar dulu perasaan anak ni sehingga habis dulu cerita dia dan menghormati perasaan tu. Kalau Kak Asma, kalau punya Kak Asma punya style, cadangan Kak Asma ni Kak Asma selalu buat lah. Kalau anak-anak tu dia akan mengadu tau. Dia akan mengadu, contoh dia akan mengadu macam ni. Ibu, tadi kan kawan adik kan dia sakitkan hati adik, contoh kan. Ataupun kakak lah, dia selalu mengadu. Kawan kakak baik ni, ibu tahu tak, dia boleh lukakan hati kakak tau. Dia boleh cakap kakak macam ni. Okey, tahu Kak Asma akan buat apa? Oh ya, kawan kakak tu dia buat macam mana guris dia, macam terguris macam kena pisau ke? Kan dia tahu kena pisau tu sakit. Tak lah, ni dahsyat dia kata macam tu kan. Dia akan cakap macam tu. Bila dia cakap macam tu, kena kapak lah rasanya agak ya. Nak kapak lah kan. Betul Kak Asma akan cakap apa tu kat dia. Tak apa kakak, besok ibu pergi jumpa kawan kakak tu, ibu pergi toreh hati dia. Kak Asma akan cakap macam tu kat dia tau. Kak Asma akan cakap dari sudut maksudnya nak bagi dia berfikir, janganlah buat macam tu sebab dia dah bagi tu kawan baik yang dia sayang kan. Tu Kak Asma dah bersembang dengan dia, bersungguh Kak Asma cakap, besok ibu yang pergi jumpa kawan kakak. Janganlah, tak nak, saja je nak kongsi. Oh okey, dekat situlah Kak Asma akan relate balik, Kak Asma akan twist balik dia punya fikiran dia tadi. Kak Asma akan cakap macam ni dengan dia, kakak bila jadi macam tu kakak kena cakap dengan Allah macam ni. Kak Asma akan twist, bila Kak Asma dulu cakap rasa nak buat macam ni, jangan ibu. Maksud tu otak dia tengah terbuka, dia cakap jangan ibu kan. Okey, kalau macam tu, ibu ada satu cara lagi. Apa dia? Bila macam tu kakak doa dengan Allah, ya Allah bagilah kakak ni hati kakak senang ya Allah. Bila kawan kakak ni sakit hati kakak, ya Allah kau bahagiakanlah hati kawan aku ni. Sebab kalau dibahagiakan hati dia, dia akan bahagiakan hatiku juga. Barulah dia tersenyum, dia hak Kak Asma. Thank you ibu sebab bagi tahu. Itu memang antara sokongan yang biasa Kak Asma buat untuk anak-anak. Itu antara salah satulah sokongan yang Kak Asma selalu share bila Kak Asma pun ada juga sebenarnya program motivation dekat luar. Kadang-kadang Kak Asma buat dengan sekolah-sekolah kan. Kak Asma akan buat dan Kak Asma akan share dengan cikgu-cikgu kat sekolah bagaimana nak mendidik anak-anak ni daripada kita rasa dia zero sebenarnya. Dia zero. Kita sebab cikgu ada masa dia ada KPI dia. Bila masuk dia kena nilai kan, dia kena menilai. Bukan dia menilai atas kertas sebenarnya. Dia menilai memang dah ada dokumen yang disediakan. Dan kita nak membantu dia untuk dia fikir dan dia bila dia nilai tu, dia tahu sebenarnya budak tu boleh. Yang tu yang kita nak dorong anak-anak ni, nak sokong dia. Baik cikgu, baik ibu bapa, sokongan sangat penting sebab kalau anak tu dah admire kat kita ataupun anak-anak ni admire kat guru ataupun admire kat ibu dia, don't worry, memang dia betul-betul admire kat ibu dia, dia admire dekat ayah dia. Itu yang sangat penting. Jadikan anak-anak ni boleh admire. Bagaimana kita tengok sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dia mendorong anak-anaknya, dia mendorong Fatimah radhiyallahu anhu sehingga kan Fatimah radhiyallahu anhu mencintai Nabi dan buat apa yang Nabi buat sama aje. Sampaikan dia adore sangat dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayahandanya yang mana pada wafatnya Fatimah radhiyallahu anhu menangis Sayyidina Ali. Kan ni kisah Rasulullah yang Kak Asma bawa, yang mana pada waktu tu Sayyidina Ali menangis. Dia menangis dan bertanya Husin ni anak kepada Fatimah radhiyallahu anhu, Fatimah, kenapa wahai ayahanda kau menangis? Dia tanya macam tu. Masa jenazah menggemang bulu kasut cerita bab Nabi. Okey, masa nak angkat jenazah Fatimah radhiyallahu anhu ke liang lahat, menangis Sayyidina Ali yang mana adalah isteri suami kepada Fatimah. Kenapa ayahnya menangis? Dia tanya. Ku menangis kerana ku tahu ibumu pergi bertemu dengan Allah, bertemu dengan datukmu. Maksudnya bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datuk dia lah. Bila dia pergi tu, bahawa Rasulullah sambut jasad Fatimah ni sangat-sangatlah indah
kerana ketaatan Fatimah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada suami dan mentaati apa yang Rasulullah ajar. Dekat sinilah Kak Asma selalu share dengan anak-anak, kenapa kena buat baik dengan ibu bapa, kenapa apabila ibu dan ayah ni tunjuk, kenapa kena buat baik. Sebab apa? Rasulullah, mak ayah kita kan, Allah dah kata redanya seorang anak adalah redanya ibu bapa. Redha seorang anak, redanya ibu bapa. Itu dalam Al-Quran memang ada. Kalau buka surah Al-Luqman pun ada, memang ada. Kat situlah Kak Asma. Yes. Apa tu? Nama saya tu. Nama Faris cantik, sedap nama Faris. That's why lah Kak Asma suka share dengan anak-anak yang tu. Yang tu Kak Asma suka share sebab apa? Kenapa kita kena buat baik? Relate balik dengan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Relate balik dengan sejarah Nabi. Kenapa kalau kita betul-betul kenapa kita kena sokong anak kita? Kan kalau Kak Asma nak sikit nak share bawah ni, nak tambah sikit. Kenapa memang kena betul-betul menyokong anak? Sebab Nabi Muhammad adalah model yang sangat baik menyokong anak-anak. Sangat. Yes. Memang sama kayak Fatimah radhiyallahu anhu ni, dia tengah buat kerja dalam rumah dia, sedikit lagi sejarah yang Kak Asma ni share. Dia buat kerja kat rumah dia ni, dia penat, dia lelah kan. Dia buat macam ni, dia tu cakap kat ayah dia, wahai ayahku, aku letih, aku lelah. Kan dia lelah. Lepas tu ayah dia kata carilah pembantu. Kalau pembantu tu adalah satu perkara yang lebih baik untuk engkau, tapi adalah lebih baik yang Allah rahmat engkau buat sendiri kerja ni untuk anak-anak, untuk mentaati suami dan engkau berkhidmat untuk anak-anak dan keluarga. Dekat situ Fatimah tak jadi ambil pembantu, rela buat sendiri. Pada masa tu kan dia kena giling, macam giling, tengah menggiling pada waktu tu. Ada sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Kak Asma memang sangat suka sebenarnya. Kalau Kak Asma share dengan orang dan Kak Asma share dengan anak-anak pun, sebenarnya tu yang menjadi contoh, role model untuk mereka follow dan mereka ikut. Dekat situlah antara jenis sokongan yang kita boleh bagi, yang kita boleh buat dua perkara. Dua jenis sokongan, dalaman dan luaran. Dan memang Kak Asma sangat, bila menyebutkan tentang sokongan ni, Kak Asma suka dengan sokongan. Sebab dengan sokongan ni lah sebenarnya anak-anak ni dia mula berani. Dengan sokongan ni lah anak-anak mula boleh mengeluarkan potensi dan bakatnya. Dengan sokongan ni lah juga kan, dengan sokongan ni lah juga anak-anak boleh, oh okey, nak buat lah yang ni. Kan, right. Dekat situlah sebab Kak Asma ada lagi satu cerita sebenarnya dengan yang menyebabkan sokongan ni. Nak cerita terus sekarang boleh? Okey, sekejap. Cuba saya nak up komen ramai yang siapa kita ni. Siapa tak ada Kak Asma tengah berkongsi dengan kita ni. Okey, ada daripada Mariam. Assalamualaikum PLF Faris dan PLF Asma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan coach ni pun cakap perlu sokongan dalaman dan luaran. Yes. Ya, coach. Terima kasih coach. Okey. So macam tadi Kak Asma ada cakap sebelum kita ke cerita tu. Oh ada lagi yang bagi salam. Assalamualaikum PLF Faris dan PLF Wani Nazira. Waalaikumsalam Wani. Okey. Alright, so apa nama tadi kan Kak Asma ada cerita tentang redha anak tu. Macam mana redha anak tu ialah daripada redha ibu bapa. Redha Allah ni adalah daripada redanya seorang ibu bapa kepada anaknya. Yes, okay. So sebenarnya dan pelajar juga kena tahu bahawanya tahap redha ibu ialah sama dengan, dia cakap macam ni, kalau mak kau tak redha, Allah tak redha, macam itulah. Kalau ibu pelajar-pelajar nak tahu. Kalau ibu bapa anda tak redha, Allah pun sama tak redha. So nak maksud kata sama. Redha Allah dengan redha mak. Sebab itu yang Kak Asma bagi tahu kenapa kena ada jaga hubungan dengan ibu bapa ni sangat penting lah. Ianya sangat berkait. Ibu bapa kita tu punya redha tahap dia sama, especially ibu lah. Tahapnya sama dengan redha Allah. So dia tahap macam tu. Alright. So tadi cerita tentang sejarah tadi? Yes, silakan Kak Asma nak dengar ni. Okey, nak dengar sejarah ni. Lagi ni. Alright, menarik sokongan ni lah, sokongan nak cerita kan. Alright, memang betul yang Faris cakap tadi, redha Allah letaknya pada redha ibu bapa. Redha Allah ni, sebab apa Allah kata dia redha kita, ibu bapa redha. Ada masa anak-anak ni kena terfikir, betul ke mak ayah aku dah redha aku? Kan mak ayah aku ni marah. Ada sebab sebenarnya anak-anak ni belum diajar macam mana nak touch hati ibu bapa. Touch hati ibu bapa. Untuk anak ibu ni, ibu dengan ayah cepat je redha sebenarnya. Nak tahu mak ayah kita redha ni, mak ayah kita alhamdulillah insya-Allah akan redha anak-anaknya, akan redha anak-anak dia apa jua perkara, mak ayah ni jarang untuk mengkhianati anak-anak dia. Dia tetap akan redha. Itu memang jiwa seorang ibu dan ayah lah. Kan sebab tu dalam Al-Quran adanya Al-Quran yang diturunkan bahawa ada doa untuk ibu bapa. Allahumma inni a'udzubika minal hamni wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Yang tu ni
Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan tu doa kita nak buat. Kan? Allahumma ghafir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ajar anak dua doa ni. Ajar anak dua doa ni. Ada anak dua doa ni. Doa untuk ibu bapa dan doa untuk diri sendiri. Yang paling dua perkara ni doa. Allahumma inni a'udzubika tu pun sama. Alright? Okey. Dan Kak Asma nak share kenapa sebenarnya Kak Asma ni seronok sangat nak share pasal sokongan. Sebab Kak Asma, Kak Asma sendiri buat sokongan tu. Kak Asma sendiri buat dan Kak Asma macam excited sangat. Okay. Kak Asma ada lagi pun viewer dengan saya ni memang suka cerita sebenarnya. So tak ada hal. Kita edit 3 hari 3 malam, 3 hari 3 malam pun tak apa, tak ada hal. Sebab kita tahu apa nama Kak Asma nak ceritakan pengalaman ni yang sebenarnya, which is pengalaman-pengalaman ni tak semua lalui ataupun ada yang lagi lalui lebih teruk. So sebab tu kita adakan sesi perkongsian ni, di mana kalau kata ibu bapa yang sedang menonton ni pun ada pengalaman-pengalaman yang lebih kurang macam Kak Asma buat. Okay, cuma dia mungkin dia start nak buat apa, which is dia tengah hadapi sekarang, which is Kak Asma dah go through proses dia. Kak Asma akan kongsikan. Boleh tanya juga dekat dalam chat. Boleh kongsi juga. Saya pun nak cerita juga PLF Faris. Saya ni kan boleh cerita dia. Boleh share. Kita sudi untuk berkongsi, nak mendengar kan. Nak mendengar. Setiap orang yang berkongsi tu ada cerita dia. Betul. Setuju. Alright. Okay, Kak Asma nak share. Okay, macam mana Kak Asma share benda yang reality ni. Ni reality, bukan orang kata share, tak. Dia bukan ni. Ni kajian yang Kak Asma lalui sendiri. This process, okay. Memang macam mana Kak Asma share tadi, anak Kak Asma yang Kak Asma share, yang mana anak Kak Asma yang dikatakan dia tak pandai. Cikgu jumpa Kak Asma, letak dia dalam kelas Linus. Akhirnya dia duduk dalam kelas Linus 3 bulan je. Selepas apa yang Kak Asma buat dekat dia. Kak Asma sokong dia, Kak Asma hari-hari setiap pagi. Kak Asma mendorong dia setiap pagi. Amalan Kak Asma setiap pagi adalah bersama-sama dengan dia baca Al-Fatihah. Setiap pagi dalam kereta. Dan Kak Asma cakap dengan dia macam ni. Kakak, kita minta dengan Allah, ya Allah pandaikan kakak. Ya Allah pandaikan kakak, ya Allah bijakkan kakak, ya Allah tolong bagi kakak pandai baca. Hari-hari non-stop. Hari-hari. 3 bulan Kak Asma buat. Dan malam pun Kak Asma sama, bila malam dia lepas dia buat kerja sekolah je, Kak Asma akan duduk dengan dia. Apa yang kakak faham? Kita dorong dia. Kita nak mengajar dia dah belajar dengan cikgu, cuma kita dorong apa yang dia tak pandai, dia tanya kita. Dan Kak Asma akan bantu dia yang mana Kak Asma boleh untuk tolong. Okay, yang mana Kak Asma cakap okay. Dia boleh fikir yang mana nak buat. Kita hanya bagi satu jalan dan insyaAllah dia akan boleh. Alhamdulillah lepas 3 bulan dia berjaya keluar daripada Linus dan dapat nombor 1 sampai hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai hari ini dia meletakkan diri dia sendiri, dia dah tahu dah. Dan Kak Asma selalu bagi tahu dia, yang pertama dorong tu, yang kedua Kak Asma selalu bagi tahu dia, kakak adalah permata hati ibu yang sangat bernilai yang lahir dengan kasih sayang ibu. Kak Asma mention dengan dia hari-hari sampai hari ini pun. Dia naik darjah 2, dia dah nampak keberanian dia. Dan dia nampak dah sifat leader dia. Dia nampak dah pada waktu dia darjah 2. Okay, walaupun pada waktu tu kepincangan keluarga sedikit berlaku, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kak Asma bersyukur sebab dia kuat. Dan kami alhamdulillah dapat hadapi dengan baik. Sehingga kan dia cakap dengan Kak Asma, dia balik. Satu hari dia balik rumah, dia kata macam ni, ibu, semua anak cikgu je dapat masuk pertandingan tu. Dia cakap dengan Kak Asma lah, pertandingan apa Kak Asma cakap kat dia? Pertandingan kalam jama'i ibu. Kalam jama'i bahasa Arab best tu. Kak Asma mengajar bahasa Arab dulu. Okay. Wah. Okay. Kak Asma suka lah kan, dia jadi minat. Kakak nak masuk. Okay, tak apa, macam ni. Ibu kakak pun anak cikgu kan dulu. Ya, kakak anak cikgu, tapi tak apa kakak tunggu sekejap, nanti ibu try tanya cikgu di sekolah, seandainya masih ada kosong, ibu minta dia replacekan nama kakak. Alhamdulillah dengan izin Allah, Kak Asma call. Dia kata tak ada kosong, dah penuh. Okay. Kak Asma cakap dalam hati Kak Asma, ya Allah dah penuh, tak apalah. Dan Kak Asma pun bagi tahu dengan kakak jangan kecewa dulu ya, minta dengan Allah lagi. Allah sentiasa dengar doa kakak. Itu yang Kak Asma, memang key dia, minta dengan Allah itu key dia. Jadi minta dengan Allah seminggu. Cikgu dia telefon Kak Asma. Apa doa ni Dia kata macam tu. Kenapa nak pilih Najlah? Sangat miracle tau. Nak pilih Najlah kakak nak masuk dalam pertandingan kalam jama'i, nak mewakili sekolah. Alhamdulillah Tuan Faris dan penonton-penonton, Allah izinkan anak Kak Asma masuk pertandingan tu. Alhamdulillah sampai dia mewakili peringkat kebangsaan. Hanya hati seorang ibu sangat reda dan sangat rasa macam yes, inilah diri dia yang akan ku gilap. Kak Asma gilap dia, alhamdulillah. Dan alhamdulillah syukur dengan Kak Asma saya cakap kat dia. Dia cakap kat Kak Asma setiap kali nak bertanding, ibu kakak takut nak bertanding ni, menang ke nanti kakak ibu? Yes, kakak menang, doa banyak-banyak dengan Allah.
Dan setiap kali pertandingan ni bila kami datang, orang pertama yang akan dipandang di atas pentas adalah kami sebagai ibu bapa. Dan adik dia rasa macam dia rasa teruja, dia rasa enjoy. Dan dekat situlah sebenarnya minta dengan Allah dan kita, sebab tu kalau kita nak jadi ibu bapa yang Allah cakap tadi, redha Allah meletaknya dalam pada ibu bapa yang bertuhan. Ibu bapa yang bertuhan. Sedangkan walaupun Allah kata pada zaman dulu kan, pada zaman dulu ada juga ibu ayah ni tak taat tapi anak dia taat. Tak apa, dia tetap taat kepada ibu bapa dia selagi tidak menyalahi. Saya ingat selagi tidak menyalahi hukum hakam agama. Itu yang paling penting. Taatlah pada ibu bapa selagi tak salah. Taatlah kepada ibu dan ayah kita selagi tak menyalahi. Dan sokongan tu bukan boleh kita ni, sebenarnya kepercayaan kita yang berbeza. Antara kita semua manusia ni, kepercayaan kita berbeza. Keyakinan kita tetap sama ke tak apa, semua kan kepercayaan kita. Bila kita percaya, kita yakin insya-Allah. Itu dalam memang Kak Asma story tu, Kak Asma kalau Kak Asma baca, Kak Asma share dengan kawan-kawan dan Kak Asma pergi ke sekolah-sekolah, Kak Asma akan menangis sebenarnya akan share benda tu. Dan Kak Asma percaya anak-anak di hadapan Kak Asma sekarang ataupun yang ada menonton ni, Kak Asma percaya bakat korang memang ada. Memang ada, cuma perlukan suntikan dan sokongan sedikit je daripada orang tua yang mungkin kadang-kadang alah buat je, insyaAllah ibu ada kat belakang. Nak je dia nak ada hak sikit, nak ada ibu doa kan. Dia ada teknik tau, cara anak lelaki dan perempuan berbeza bila nak didik. Nak nasihat, masa nak nasihat anak kan berbeza tau. Anak lelaki ikut cara Nabi buat. Nabi buat, anak lelaki kalau dia jumpa budak lelaki yang bermain-main kan, Nabi tengah duduk kan, tiba-tiba jumpa anak lelaki, Nabi akan pegang kepala tau, akan nasihati mereka. Dan ada juga yang disarankan, contoh macam Ustazah Asma Harun disarankan baca surah Ar-Rahman 3 kali. Ar-Rahman 3 ayat yang pertama. Contoh dia auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. 3 ayat pertama baca dekat ni. Dekat ubun kat atas kepala dia pegang dengan tangan ubun. Anak lelaki, anak perempuan kena pegang bahu kanan. Nak bagi tahu dia. Memang Kak Asma gunakan teknik ni dalam mendidik anak-anak. Pegang bahu kanan, okey, baca Ar-Rahman dan bagi tahu apa yang kita nak dengan dia. Insya-Allah dengan teknik-teknik ni membantu mereka walaupun macam mana pun, insya-Allah mereka akan cuba untuk cool down. Biasalah anak-anak hari ni sama je macam kita dulu. Ya. Waktu zaman saya muda-muda dulu pun adalah juga muda-muda adalah benda-benda yang kita nak, bukan kalau tak berlaku pada saya pun saya nampak ada komuniti saya yang menghadapi, yang umur macam saya, dia menghadapi situasi-situasi yang macam anak-anak Kak Asma sendiri nampak gitu kan. Which is very good, interesting perkongsian pasal yang anak lelaki pegang tu, itu memang itu first time untuk saya. So kalau kata yang sedang menonton ni, mana-mana yang rasa first time dengar perkongsian ataupun tips-tips daripada Kak Asma ni untuk didik anak, boleh komen kat situ yang part mana, so saya boleh bacakan yang mana yang rasa first time lah dengar. Okay. Kita ada daripada Wani Nazia tersentuh dengan perkongsian dari Kak Asma, insya-Allah. Cik Wani, Puan Wani. Okay, boleh praktikkan nanti di masa yang akan datang, insya-Allah. Okay, kalau bukan sekarang nanti boleh, tak ada masalah. Ilmu ni kekal, dia akan berpanjangan. Okay, dia akan kekal. So, Coach Nisbah kata, ya Cikgu Farid, betul tu masa muda-muda dulu. So ada yang tak tahu ada anak beranak dalam live ni tu, janganlah membucurkan rahsianya. Okay. Yang lelaki saya pernah dengar, yang perempuan first time dengar. Yes, it's very good. Perkongsian yang baru untuk Mariam, which is saya pun sendiri. Okay. Memang tak ada anak, memang ada anak tekak je baru ada sekarang ni, tapi insya-Allah dia times nanti kita boleh applykan ilmu-ilmu ni, insya-Allah, sebab which is Nabi kita sendiri yang buat. So why not? Betul. Faham. Okay. Alright, so thank you Kak Asma. Oh, anak perempuan lagi senang. Perempuan tu lagi mudah lah, di bahu tu lagi mudah sebab bahu kanan. Oh, okay. Yes. Bahu kanan. Dia lain sentuh bahu kanan dengan bahu kiri tau. Oh. Bahu tak sama. Kalau kita sama, kalau kita manusia di sawah body kita, sentuh bahu kanan rasa berbeza dengan bahu kiri. Tak sama. Yelah. Sentuh dengan rasa. Dah try.
Okey. Okey. Lain. Faham? Okey, sebab itulah sebelah kanan kan, sebelah kanan Yes. bahu untuk yang perempuan. Okey. Ha, Tapi dinasihatkan kepada yang nak buat kan anak lelaki tu, pastikan jangan lebih gula bagi makan sebelum tu sebab lagi kan tak duk diam. Kan jadi pegang gitu je. Okay. Alright. So, yes, Madam kata banyak ilmu parenting yang tak tahu. Yes, of course sebab anda belum lagi digelar parent. Tapi untuk tahu mengenai ilmu parenting tak semestinya. Okay, tak semestinya insyaAllah. Lepas tu ni question dia tanya, Pat Basma ada buat parenting program ke? Boleh share sikit ke, mana tahu? Okay, boleh share sikit. Okay, Coach Nis, pada asal dulu memang ada buat parenting sikit lah. Memang ada buat secara parenting. Kalau ada ibu-ibu bapa yang datang jumpa Kak Asma sendiri, memang Kak Asma bantu ibu bapa tu bagaimana nak meningkatkan lagi anak-anak tu rasa happy apa yang dia buat, dia rasa dihargai apa yang dia buat. Contoh macam kita buat kelas program motivation waktu cuti sekolah, kalau tak COVID memang kita ada buat tau secara offline. Yes. Online ni kita belum ada buat lagi. Masa dulu dekat sekolah memang ada buat lah, Coach Nis ada buat sikit lah, alhamdulillah ada buat. Dan alhamdulillah yang buat tu rata-rata bila mak ayah tu datang jumpa dia kata terima kasih bantu anak dia, terima kasih tolong anak dia. Dapat kalau ikutkan Kak Asma buat juga dekat sekolah, Faris buat dekat sekolah yang mana ada cikgu sekolah minta. Kak Asma pergi dah 5 tahun dah kat sekolah tersebut. Setiap tahun Kak Asma akan pergi memujuk anak-anak tahun 6 bagaimana nak belajar rasa happy, bagaimana nak meningkatkan bila dia belajar tu dia rasa Allah di hati dia dan dia redha dengan apa yang dia dapat. Alhamdulillah daripada keputusan dia masa dulu kalau tidak maka dia kira 6A kan waktu tu kan dulu kan pada 2018 dengan 17 kan masa waktu tu kan. English ada 2 paper. Yes. Betul, ada 2 paper. Peningkatan tu berlaku cikgu-cikgu sampai terkejut anak murid dia semua lulus pada waktu tu sebab dia orang target sekolah kampung ni target anak-anak lulus je. Alhamdulillah dia yang dapat A, dapat B. Kak Asma rasa macam Allah bagi, Allah hantar untuk Kak Asma buat. Alhamdulillah Kak Asma amalkan yang tu dan bagi tahu guru-guru pun benda yang sama. Kalau nak tegur anak-anak murid lelaki, tegurlah, letak kepala di tangan dan bagi tahulah anak murid kita apa yang kita nak. Dan anak lelaki perempuan di bahu kanan insya-Allah. Itu yang Kak Asma buatlah, buat Coach Nis buat. Tapi taklah terlalu general kan. Buat tak ni. Buat sikit-sikit. Yes. So lepas ni mungkin kita boleh buat satu program yang di mana yang bakal-bakal nak jadi mak tu kita buat program sekali sebelum anak lahir lagi kita dah jadi daripada awal. Okay. Sebab tadi ada Madam kata dia kata preparation kena buat awal dia kata Pak. Madam kata which is kita tahu dia bukanlah single mother tapi dia ialah single and not available. So dia tak kahwin lagi lah. Okay, so preparation kena awal cikgu dia kata. Okay, so betul? Which is Cikgu Mariam cakap kan? Sorry Farid. Ya. Bila cikgu Mariam cakap kena buat preparation awal, Kak Asma pun ada share benda ni sebenarnya. Kak Asma pun dah buat tapi jadi. Dah jadi. Alhamdulillah. So proven lah. Which is proven. Yes, which is cara-cara Kak Asma, tips-tips Kak Asma tu. So kalau kita tengok, kita dengar penjelasan daripada Kak Asma tadi, kenapa buat itu, kenapa semua itu ialah berkaitan relate back to our agama. Actually furthermore lebih-lebih lagi dekat ni lah, dekat Nabi Muhammad sebenarnya. Dekat situ agama kita dah ajar A to Z apa yang perlu buat. Cumanya Kak Asma ni dia simpulkan lebih terangkan kepada kita apa cara-cara Kak Asma, which is kita boleh tengok dia sebenarnya back to agama. Yalah, of course kadang-kadang ada yang setengah orang tu terhad ilmu agamanya, masih dia kurang ilmu agama, sebab tu dia bertanya, sebab tu dia hadir dan dia tanya macam mana ni, macam mana. Right, so kita tahu proven. Kenapa proven? Sebab our prophet sendiri yang buat, Nabi kita buat juga sendiri. Okay, which is kalau kita nak minta Kak Asma explain daripada segi dari segi saintifik pun boleh, dari segi psikologi, kenapa di kepala ni berkesan, kenapa di bahu ni berkesan, kenapa kena hari-hari educate, itu semua psikologi pun ada, betul? Okay. So tapi kita majoriti Sentuh dekat sini ada sebab dekat sini PTPari panel Niha kan. Kalau dalam sudut saintifik. Yes. Kalau lelaki lain, kalau perempuan pituitari. Kalau dekat sini dia lain. Yes. So cikgu sains muncul lah. So itu dah. Kalau nak explanation kenapa dia kepala, tu explanation lah. So kita tahu ada beberapa orang yang tak faham. Sebab biasalah kita bukan yang semua belajar sains. Okay, so dari segi psikologi macam tu. Tapi dari segi nak senang faham, Nabi sendiri, our prophet sendiri buat. Okay. So kita nak ke soalan yang seterusnya. Okay.
nowadays Ya. kita tahu perangai ataupun habits pelajar ataupun anak-anak ni ada lebih kurang sama lah. Ada nakal dia, mesti ada nakal, mesti ada bijak dia, mesti ada kelebihan dia, mesti ada side yang kita je yang tahu, mak-mak je tahu pasal anak tu. Okay, semua tu dah ada daripada nak kata zaman tok nenek kita memang dibesarkan anak-anak membesar begitu. Dia ada karakter-karakter dia. Okay, and then nowadays ada beberapa rules ataupun undang-undang yang telah wujud yang menyebabkan kaedah lama tak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk anak-anak zaman sekarang untuk mendidik. Especially kalau macam dulu cikgu-cikgu mungkin boleh lagi nak denda rotan. Okay, nak cubit ke, okay, disebabkan ada kesalahan-kesalahan dia. Okay, dulu kita memang it's normal lah kena cubit dengan cikgu. Which kalau kita bagi tahu mak ayah kita, balik kita kena lagi. Dia katanya apa cikgu cubit kau mesti buat hal ni. So kita kena balik. Tapi kita rasa tu normal. Okay, tapi nowadays ada beberapa sebab ada undang-undang di sekolah tidak lagi dibenarkan buat gitu. So untuk pandangan Kak Asma lah, apa yang kita macam manalah kita boleh nak ibu bapa ni nak buat dengan senario yang sekarang ni. Mungkin ibu bapa tu dididik pada tahun 1980 something. Okay, tapi nowadays kalau kita applykan juga mungkin ada yang report ke apa, kita dipersalahkan. Alright, so kita tak nak lari, tapi ada tak cara lain ataupun cadangan lain daripada Kak Asma selain daripada yang itulah? Silakan. Alright, okay, terima kasih Faris. Cadangan ni lah hari ni kan anak sikit je kena tegur, sekejap lagi mak ayah datanglah jumpa cikgu, kesian kat cikgu tu. Yes, cikgu yang baru ni betul kan? Sebelum ni saya dengar juga ada yang mak ayah rotan, ayah dia rotan sebab tak solat, didakwa. Okay, so macam mana kalau kaedah lain selain pada rotan ke kaedah-kaedah lama ni lah? Maksudnya ayah dia apa tadi? Kak Asma tak dengar. Tadi ada satu berita dia bukanlah baru. Actually perkara dia berlaku tak silap saya dekat Sweden ataupun dekat Malaysia sendiri, tak silap saya. Ayah dia tu rotan anak dia tu sebab tak solat. Dia tinggal satu ke dua waktu solat dia rotan lah di tapak kaki ke di mana tak silap dia rotan. And then anak dia tu buat report, ayah dia kena tangkap. Okay, so ayah dia dipersalahkan. Aduh dengar. Kak Asma pernah baca, Kak Asma pernah layan tu. Pernah baca. Ada satu kisah kan? Pernah baca. Yes, which kita tahu cikgu sekarang kat sekolah pun dah tak boleh dah. Kalau rambut panjang dulu, dia boleh terus gunting je. Ni rambut panjang ni terus gunting. Okay? Tapi sekarang ni tak boleh dah. Tak boleh. So macam mana kaedah pendekatan nak didik anak ni selain daripada guna cara-cara itu di senario sekarang, pendapat Kak Asma? Okay, pendapat Kak Asma benarlah kata Nabi Muhammad SAW, agama datang asing dan berakhirnya asing. Benarlah kata Nabi, agama ni datangnya asing, sangat asing. Dan dia nak berakhir pun dengan asing. Yang mana asing ni macam mana? Macam tadilah. Orang nampak bila kita menegakkan agama ni kan, menegakkan kebaikan ni salah. Kita nak buat ni salah, untuk anak-anak sendiri pun salah. Dan begitu juga masa agama mula-mula datang, yang mana penerimaan anak-anak nabi-nabi pun sangat asing. Macam mana Nabi Nuh, anak dia kan ayah Nabi Nuh ni, anak dia pun tak boleh nak menerima apa yang ayah dia bawa. Macam tu jugalah pada hari ini. Inilah dikatakan asing. Kalau ditanyakan pandangan peribadi Kak Asma sendiri, apa yang berlaku ni, pandangan peribadi, tolonglah ibu bapa, tolonglah berilmu. Tolonglah berilmu tu yang itu tunjang bagi Kak Asma. Bila berilmu, insya-Allah orang pukul anak kita tahu kita ada ilmu. Sebab dalam Al-Quran sendiri pun bagi tahu, bukannya memukul dengan secara yang salah, memukul dia ada cara. Dan bila memukul, Nabi pun jelaskan, ada peringatan, bagi tahu anak kenapa kita pukul dia. Ibu pukul sebab ni, kita bagi tahu apa dia buat. Dan kita pun dah boleh jelaskan. Banyak hari ni, rata-rata hari ni kita lupa mungkin kan, kita lupa. So yang mana masa Kak Asma tak ingat siapa yang berkahwin, tapi pada zaman Rasulullah SAW, yang mana bila anak dia kahwin, dia sediakan satu rotan, dia bagi dekat menantu dia bagi tahu, dia kata macam ni tau, seandainya ada kesilapan daripada anakku, pukullah tapak kakinya. Dia bagi rotan tau untuk pukul isteri dia, bukan pukul marah, tak, pukul dengan manja dan bagi tahu ini adalah silap supaya dia faham. Macam tu juga anak-anak yang kita nak didik pada hari ini. Kita kena bagi tahu, kita sebagai ibu bapa, Kak Asma mewakili ibu bapa, tolonglah wahai ibu, tolonglah wahai bapa, kita berilmu bukan berilmu dari sudut dunia je. Berilmu dua-dua perkara.
ada berilmu dengan agama, kita ada agama yang kita berilmu dengan saintifik yang hari ni yang memang mengikut peredaran zaman. Tambahan pula hari ni anak-anak kita tak boleh nak kawal tau. Kita tak boleh nak kawal dengan gadgetnya, dengan apa, sampai kita tak boleh nak buat apa. Dan cadangan Kak Asma, tolonglah buat jadual, bantu mereka. Jangan biarkan kita dengan phone, anak pun dengan phone. Kita pun biar dia dengan phone kan, kita pun biar dengan phone. Sehingga kita tak apalah, itu keperluan dia. Sedangkan bukan waktu belajar. Dan itu Kak Asma cakap terang dekat Faris dengan penonton yang ada, Kak Asma memang ortodoks sikit lah. Kak Asma memang cara lama Kak Asma mendidik anak-anak sampai hari ni. Bukan Yahudi ya tuan-tuan. Jangan dikecam pula. Yahudi punya cakap. Kecam tau lah. Kak Asma memang menggunakan cara lama sebab Kak Asma percaya dengan cara lama. Yes. Cara lama bukan terlalu terus straight, bukan. Maksudnya anak-anak Kak Asma akan dapat phone, Kak Asma dah cakap 18 tahun baru ada phone sendiri. Sekarang tak ada. Dan nak ada pun pakailah yang ibu punya, pakailah yang memang kita sediakan, bukan you punya hak milik. Itu yang pertama Kak Asma buat. Dan Kak Asma bagi rotan tau dekat cikgu-cikgu. Cikgu ni rotan untuk anak saya, rotan lah kalau dia salah. Saya tak pernah marah sebab dia salah, ya betul dia salah. Dan Kak Asma memang akan buat macam, Kak Asma memang menggunakan teknik cara lama. Dan Kak Asma combinekan teknik cara lama dan teknik cara baru untuk Kak Asma ikut peran dia. Dan kita tahu Nabi dah pesan sebab Al-Quran ni evergreen, semua ada. Don't worry, dia semua ada. Cara mendidik anak, cara dalam setiap agama pun Kak Asma percaya dia ada cara-cara yang berkesan. Sebab hari ni anak kita ni, kita mengikut peredaran zaman terlalu laju, terlalu pantas sehingga kita meninggal, kita tinggal seketika. Kadang-kadang kita terlupa, betul kan? Kita terlupa, ya Allah aku terlupa. Sebenarnya garis dia ada. Kalau kita kata tak boleh ni rotan anak-anak. Anak-anak tu perlu dijelaskan sebelum kita rotan. Kadang-kadang biasalah emosi mak kan. Mak-mak ni macam Kak Asma ni hanya Tuhan je lah tahu. Ada masa jadi Tarzan, ada masa jadi singa. Kita orang bertukar ni sekejap je sebenarnya kalau dulu tak ada ilmu. Kan, bila dah ada ilmu, kita pandai. Bila time kita perlu bertegas, bila time kita perlu untuk kita bagi tahu dia, ni time main dia. Sebab tu Kak Asma, walaupun PDPR, duduk kat rumah, anak-anak Kak Asma ada jadual dah. Walaupun orang kata, kalau orang tengok Kak Asma busy-nya, tak sempat dah. Alhamdulillah, Kak Asma macam mana pun, Kak Asma memang dari kecil dah. Memang Kak Asma memang jenis, tu Kak Asma cakap Kak Asma orang lama. Tak ada lama sangat. Belum lagi 40, Kak Asma memang dah biasa menggunakan teknik menulis dekat whiteboard untuk anak-anak dari dulu sampai sekarang jadual mereka. Jadi dia orang sendiri akan tanda yang mana dah, yang mana belum. Dia akan tanda bila malam. Dia kata semalam adik lupa buat lah, I'm sorry. Sebab kami ada denda tau. Kalau tak susun slipper ada denda RM10 satu kali tak susun. Kak Asma buat, tapi letak tabung tu bukan untuk ni, tabung tu tabung untuk beli apa-apa nanti. Siapa nak boleh beli guna duit tabung tu. Kak Asma memang buatlah, tak ikut jadual pun kena bayar 50 sen contoh macam tu. Jadi dekat situ dia pun rasa macam sayanglah duit dah penat-penat simpan kan. Macam tu lah. Dekat situ lah cara Kak Asma, tadilah yang pertama, tolonglah ibu bapa kita, jadilah ibu bapa yang berilmu dan nak cari tahu. Bukan hanya sekadar dalam handphone je. Carilah buku-buku yang mungkin menjadi bahan rujukan dan orang lain yang sudi berkongsi dengan kita pengalaman. Itulah cadangan Kak Asma, itu je. Kak Asma tu cakap, Kak Asma memang orang taklah terlalu Kak Asma orang lama. Yes, Orang kampung. Okay, so kaedahnya tu dia tak kisah sebenarnya kaedah lama. Dia of course kaedah lama ada benda yang kita mesti relevan, kita boleh bawa. Okay, kaedah baru ada yang sebenarnya kaedah baru tu pun sebenarnya tak relevan untuk kaedah sekarang ni. Okay, ada kebaikan. So macam Kak Asma ada gabungkan kedua-duanya supaya selari dengan peredaran zaman. Okay, dia tak terlampau, dia klasik bukan kuno. Orang katalah. Dia klasik bukan kuno. Dia dua perkara yang berbeza lah. Okay, which is of course kita boleh panggil Kak Asma punya cara tu moden juga sebenarnya. Moden sebab dari segi still lagi ada timbang tara dari segi nasihat dan sebagainya. Mungkin dulu mak ayah, mungkin zaman-zaman dulu mak ayah, mungkin ayah lah. Ayah jarang nak bagi sokongan moral. Okay, tapi kita tahu dia dekat belakang tu akan sentiasa ada dengan kita. Tapi kalau nak bagi sokongan moral macam mak kita, hang boleh buat. Mak mai jauh, hang boleh buat. Mak tahu, mak memang macam tu.
Tapi kalau ayah duduk baca paper belakang tu, insyaAllah boleh doa banyak lah. Dia macam tu je. Tapi bila kalah, yang akan paling mengulas pasal kesalahan kita ialah ayah lah. Hang tadi, nampaknya dia gini. Nampak tak? Dia dua-dua sebenarnya tu care. Itu cara lama lah mungkin. Okay? Tapi cara baru sekarang dia macam Kak Asma, dia still dia educate anak dia. Kenapa? Why this happen? Okay? Why Allah let this happen to you? Dia kena explain benda macam tu. Right? Which is saya pernah, waktu zaman saya kena rotan dulu, cikgu saya, which is saya dulu bekas sekolah menengah kebahasaan ceras lah, which is yang cikgu-cikgu zaman tu mungkin ada cikgu yang kenal saya lah. Okay, saya mungkin, saya ada kena rotan lah, saya nakal sikit. Nakal sikit, so kena rotan disebabkan kerja sekolah tak siap. So, bila dia rotan tu, cikgu tu sebelum rotan saya, dia ada baca tau. Dia ada baca something. Dulu saya tak dengar sangat lah, saya macam, uish, cikgu ni ustaz tapi duduk baca-baca dia letak apa sebelum rotan je kan, nak bagi pedih ke apa ke kan. So bila dah 2-3 kali di rotan bila dah saya dengar betul-betul apa ustaz tu baca, dia doa siap. Dia ustaz tu panggil, dia kata, tahu tak ustaz tu baca sebelum dia rotan tu, ya Allah tuanku, dengan rotan ni ataupun dengan sebab aku denda dia ni, ubahlah perangai dia. Tentu saya memang tak suka cikgu tu. Tapi bila dia buat tu saya kata, memang care dia tak kat kita next level. Dia bukan rotan sebab stres kerja ke, guru besar boleh lepas marah dia and then ngam-ngam pula kita buat silap. Biasanya memang haut lah time tu, kena tegur. Tapi dia still, dia boleh put aside dia punya masalah tak suka saya ke apa ke. Dia rotan tu memang fokusly ubahlah perangai. Macam tu lah. So alhamdulillah disebabkan dengan didikan itu pun saya tak ada ambil hati apa-apa, sebab dalam makin besar kita faham sendiri. Aku kena rotan padan lah kena rotan. At least aku jadi engineer macam tu lah. Okay. Itu antara yes, itu antara sebab, itu antara, walaupun kita sikit lah sebelum rotan baca doa, sebelum rotan bismillah, lepas rotan tu pun doa juga. Itu semua kaedah-kaedah yang kita boleh praktikkan. Sebab ada setengah ibu bapa yang dia orang share dengan saya, bila mereka pukul anak mereka atau memarah anak mereka, lepas tu dia orang akan menyesal, majoriti. Ya, betul. Kenapalah aku marah anak aku, kesian anak aku, kenapalah aku rotan anak aku, kesian anak aku. Dia ibu bapa dia akan ada tanggapan tu, majoriti yang saya tanya lah. So anak-anak sekalian, ibu yang sedang menonton pelajar-pelajar sekalian, ibu bapa tu dia tak rotan tanpa sebab ataupun dihukum tanpa sebab, tak ada lagi. Saya boleh jamin betting dan sebagainya lah, jamin ibu bapa anda care pasal anda. Kalau tak, kenapa kat sini? Kenapa sedang menonton ni? Betul, kalau macam ibu bapa dia tak nak rasa menyesal, dia macam ni tau. Dia kita dengan anak ni sikit kita tambah dengan anak ni dia ada wave tau. Dia sampai wave. Contohnya kalau mak tu rasa menyesal, anak tu kalau kita rasa terlalu menyesal. Contoh ni Kak Azman bagi contoh lah. Kalau terlalu menyesal, kita berdoa, kita rotan tadi kita tak sebut bismillah pun, kita rotan dengan emosi. Itu kita sangat menyesal, dan anak dia menyesal, dia akan salahkan kita. Dia tak jadi macam salah tu satu kesilapan, dia rasa dia kena betulkan. Okay. Dan lain, kalau ni situasi pertama. Situasi kedua, bila mak rotan ataupun ayah ke rotan anak, bismillahirrahmanirrahim, Allah aku rotan ni lillahi ta'ala. Rotan lah. Anak pun sama, kalau dia sakit pun dia sakit kerana Allah. Dan dia pun cakap, ya Allah sakitnya. Tapi dia tahu, dia sedar yang mak dia tu rotan sebab mak dia takkan rotan dengan emosi. Dia rotan dengan betul-betul, dia rotan. Dia nak sebab Allah dah kata, kalau ikutkan rotan, jangan jatuh buku tau. Kita contoh macam tu lah. Kadang-kadang macam smash badminton. Birat anak tu. Ya, anak tu sakit dan dia rasa dendam. Dia rasa sikit lah. That's why dekat situ mak ayah ni, dia peranan dia berbeza. Dia melengkapi. Sebab tu kan bila Faris cakap, ayah buat tak tahu je, mak ambil tahu. Dia sudah kena ingat tau. Sokongan dua ni berbeza, tapi dia membuatkan kita jatuh atas sabut. Kita tak jatuh tenggelam. Kita tak jatuh atas sabut. Kita jatuh tak tenggelam. Kita jatuh atas sabut. Okay, sokongan yang pertama, pap, kita jatuh dah ni, kalah. Tak mana kalah, pap jatuh dah. Tapi ayah kita sambut lagi. Tak, sikit je kalah tu. Dia ulas lah, ayah ni ulas sebab dia marah. Jatuh mak shout. Tak apa, sikit je. Jadi jatuh tu atas sabut. Sebab itulah orang kata bila pergi je mak ayah kita, hilanglah keberkatan dalam hidup kita dan doa. Satu doa dia bang, doa dia bukan satu, bukan dua. Bukan seorang je, dua. Kadang kita sekali tiga. Sebab itulah keluarga ni sangat-sangatlah penting menyokong. Tapi memang sukalah pada cakap. Bila kena rotan, wow sakitnya. Kak Asma pun ada masa pun kilaf juga. Kadang Kak Asma ingatkan penonton, para sahabat dalam ni, apa yang Kak Asma share dalam ni, apa yang Kak Asma kongsikan dalam ni, sebenarnya ingatan yang lebih adalah untuk diri Kak Asma sendiri sebenarnya. Kak Asma pun ada kekurangan, masih lagi memperbaiki, Alhamdulillah, kita. Yes, we are kan. Jadi sama-sama.
Bukan we are lah, saya will me. Will Will be. ilmu awal. Ya, insyaAllah. Sebab saya perasan ayah-ayah ni, walaupun dia, mungkin kita terlampau cerita pasal mak, kita jangan mention ayah. Yang kecil-kecil hati ayah semua kat sini. Okay, kita dapat apa nama, bila ayah tu, dia kenapa dia banyak mengulas daripada memberi semangat. Sebab dia tak boleh tengok anak dia kalah. Betul. Dia akan rasa, apa hal anak aku tak menang ni, apa hal anak aku kalah ni. Sebab dia bila tak nasihat tu, kadang-kadang dia rasa yakin, anak aku boleh tak ada apa anak aku. So dia bila kalah, itu yang panjang ulasan dia. Betul. Kisah ayah ni dia ada perasaan. Yes, dia ada perasaan yang anak dia tak boleh kalah dari segi akademik pun. Okay. Sebab tu ayah yang biasanya yang akan rotan pasal dapat E ke dapat fail ke, ayah lah. Okay. Macam which is saya dulu, ayah saya dia tak boleh tengok C. Which is saya dapat beyond sebab saya macam kuih raya. Dulu lah belajar macam kuih raya, semua kuih ada. Macam setengah orang ada satu kuih je, A je kuih dia. Tak menarik. Saya menarikkan A sampai E saya ada. So, pilih lah. Okay. So memang dulu ayah saya ada. Ya. Itu yang seronok tu, bingat tu. Okay, so pertama ayah saya ada satu orang dia tak boleh tengok C. Dia tak boleh. Apa ada C ni, D jangan takat, E lagi lah. So saya dididik macam tu, which is modern, saya boleh kata klasik tapi dia bukan all method kuno lah, bukan. Okay, saya still jadi orang moden jugalah, tak ada pun saya pakai saya pakai sampin ke keluar begitu ataupun pakai kompah ke bukan plekat ke, tak ada, sistem moden. Okay. Ada kata nak balik kampung Ada rasa. Ya, kita tahu Mariam ni tempatnya dia berasal daripada Kedah lah. Kedah Langkawi Mariam ni. So dah berapa lama, dah 2 kali gaya kat sini. Dah 2 kali gaya kat KL. Itulah bila cerita pasal mak ayah ni rasa nak balik kampung lah. Itulah saya pun sebab tadi. Okay, apa nama? Pak Yuri pun kata, Yuri Utami lagi lah mak ayahnya berada di Indonesia. Okay, dia berada di sini. Lagilah jauh. No, kat sana tu. Indonesia kat mana tu Puan Yurin? Yuri Utami, Puan Yuri boleh beritahu juga Indonesia belah mana. Okay, boleh kongsi juga sebab dia kata bagusnya perkongsian Puan Asma ni. Yes, saya sendiri pun daripada tak rasa apa-apa tadi, rasa macam nak jadi bapak. Okay, Abdul Musi pun sebab sangat dah ni, sebab dia negeri asalnya daripada Kelantan. So mak ayahnya ada di Kelantan. So dia dua ni memang memendam rasa rindu yang lama lah. Saya sebagai kawan-kawan tengok, aduh kesian je tak dapat balik-balik. Sebab mak ayah saya di KL dengan saya dan sebagainya. So saya walaupun di KL rasa nak peluk lah tadi. Tapi ni lagilah dah 3 tahun dah 3 tahun tak balik kampung. Ya Allah, kesiannya. InsyaAllah tak lama lagi boleh balik lah tu. Kita usaha sama-sama supaya rantaian COVID ni putus, so masing-masing boleh act normal lah, insyaAllah. Okay, dah banjir tadi lap balik tu minta kita faham. Bila banjir tu kita faham lah kenapa sampai lah, maksudnya dia ni sangatlah related. Apa-apa ilmu ataupun tips Kak Asma share tu sangatlah boleh aplikasi dalam kehidupan, sangatlah rapat dengan kehidupan kita. Okay, bukan nak kata Kak Asma je rasa, mungkin saya tak pernah rasa macam Kak Asma rasa, tapi ada lagi yang rasa kat luar sana mungkin rasa sama, mungkin lebih teruk. So dia sangat terkesan lah. Tips-tips ni insyaAllah sedikit sebanyak dia membantu lah. Okay. Ramai pula dah mengaku homesick. Saya juga ada rasa homesick. Ini pun Nafizah Ramli pun kediaman ataupun negeri dia daripada Kelantan. Mak ayahnya berada di Kelantan juga. Kita ramai orang Kelantan. Kelantan ada di mana-mana. Orang Kelantan ada di mana-mana. Pergilah mana-mana negeri pun akan ada orang Kelantan. Ya, betul. Ingatkan zaman you je ada homesick ni, itulah dia. Dia zaman you tu praktis. Sebenarnya untuk hadapi inilah, itulah hikmahnya. Ya, betul. Okay, sebelum kita ambil lah Kak Asma, okay, kita pun dah lama dah berkongsi, tapi saya tahu viewer tak kisah pun, sejam lebih 2 hari pun tak apa. Okay, tapi dah kita sejam je ini panggil Kak Asma. Untuk Kak Asma ni lah, bagi harapan lah sikit ataupun apa yang Kak Asma nak mengenai isu ini kepada seluruh rakyat Malaysia, ataupun tak seluruh rakyat Malaysia, kepada mereka yang sedang menonton ni, semua ibu bapa yang sedang menonton ni juga. Okay, silakan. Alright, okay. Setelah kita dengar panjang lebar dah, Kak Asma dah share semua kan, share dorongan macam mana. Okay, harapan Kak Asma sebagai ibu, sebagai kawan-kawan, sebagai sahabat, sebagai orang yang bertanggungjawab dalam masyarakat bersama-sama mengharapkan sangat ibu ayah ni pertama-tama tolonglah berilmu. Tolonglah berilmu dengan 2 perkara itu, berilmu dunia dan akhirat. Dan kita mendidik anak untuk come back
kembali semula kepada fitrah. Kembali semula kepada fitrah, kembali kepada jiwa-jiwa rohani ni untuk dipanggil dengan fitrah. Dengan kembali kita dengan fitrah, dengan adanya ilmu insya-Allah, dengan adanya ilmu dunia dan akhirat, kita selaraskan kedua perkara. Kerana apa? Allah pernah berfirman dalam Al-Quran, dia kata kejarlah akhirat dan jangan lupa. Kejarlah akhirat dan jangan lupa bahagianmu di dunia. Ambillah bahagian kita di dunia dan kita memanai dan mengimarahkan sebaiknya sebagai ibu bapa agar apabila ditanya kelak kita boleh menjawabnya dengan baik, agar kita boleh membawa anak-anak kita dan keluarga kita, seluruh ahli masyarakat kita disayangi Allah insya-Allah. Dan harapan Kak Asma sangat besar, berilmulah, teruslah kita mencari ilmu, teruslah kita kreatif dalam menerima apa jua pandangan dan harapan. Sama-sama kita jaga, kita memutuskan rantaian COVID dan jangan lupa insya-Allah kita sama-sama menjadi lebih baik insya-Allah. Itu sahaja Faris. Terima kasih Faris. Alright. So apa tadi menjawab kepada, thank you Kak Asma. Menjawab kepada tanya Poyuri dia kata dia asal Bandung, dah di KL dari 2002. Okay, dari asal Bandung. And then ada juga pertanyaan daripada Coach Ni sebenarnya. Dia tanya Akademi Sri Kandi Raudah ni ada aktiviti untuk wanita lingkungan umur berapa? Adakah pelajar-pelajar saja ataupun ada hak umur macam mana? Okay, Akademi Sri Kandi Raudah ni dia terbahagi kepada aktiviti dia terbahagi kepada 3 golongan peringkat umur. Yang pertama daripada sekolah rendah daripada umur 10 tahun ke 15 tahun. Okay, 10 tahun ke 15 tahun kita ada buat, 15 sehingga ke 21 dan dewasa. Yang ketiganya dewasa ke atas. Okay. Kita rancang untuk 3 golongan. Alright, so harap menjawab pertanyaan coach ni. Dan kita ada Muhammad Izzuddin Shah Abdullah. Okay, thank you for the sharing Cikgu Asma dan Cikgu Farid. Ini pun merupakan daripada KSIB, daripada SK Ceras. Okay, so thank you for the sharing sama. Lepas tu coach ni tanya last, ada tahu nak tahu macam mana nak contact Parent Asma? Macam mana nak contact? Ada FB ke katanya? Ada FB ke? Okay, nak contact saya ada FB. Okay, FB saya Siti Asma binti Muin. Okay, kalau nak contact number phone saya 019-4419-769. Untuk yang bagian phone 4419-769. FB saya Siti Asma binti Muin. Memang sepanjang lockdown ni memang banyak sharing aktiviti di rumah. Alhamdulillah. Okay, apa nama yang untuk bagian phone number tu mungkin tak dapat, boleh hubungi pihak Lazul sendiri. So kami akan sambungkan, kita dah macam telekom sambungkan kepada Puan Asma untuk pertanian lah. Kalau untuk di Facebook tadi boleh search je nama Puan Asma tadi tu, Kak Asma tadi insya-Allah keluar dan boleh approve lagi, boleh lagi friends tak ada limit lagi Tak apa, friends tu bagi tahu. Mesej balik. Okay, faham nanti bagi tahu balik. Alright, so terima kasih. Itu sahaja sebenarnya perkongsian kita, dah berada di ujung. Itu sahaja perkongsian kita mengenai Mega Live pada minggu ini. Kak Asma ingin memohon kemaafan boleh tak satu ayat sikit lah. Okay, Kak Asma ingin memohon maaf. Kak Asma ingin memohon maaf kepada mata-mata yang memandang, kepada telinga yang sudi mendengar dan kepada mulut yang sudi, bibir yang sudi untuk tersenyum dengan Kak Asma. Terima kasih banyak-banyak mendengar Kak Asma punya hari ini, celoteh Kak Asma bersama dengan Faris. Dan terima kasih kepada Coach Nis dan tim Lahazo. Moga anda terus dimuliakan, diberkati Allah SWT, insya-Allah. Amin dunia akhirat. Insya-Allah. Amin. Terima kasih kerana mendoakan kami, dan itu juga doa kami balik kepada Kak Asma, teruskan membantu anak didik bangsa, anak-anak didik kita untuk lebih berjaya dan lebih spiritual dan holistik. Itu pelajaran yang kami pegang di Lahazul Education. Kami ingin lahirkan pelajaran holistik, okay, dari perwatakannya. Alright, so itu saja perkongsian daripada. Terima kasih pihak Mega Live Lahazul Education, sangat mengucapkan ribuan terima kasih kerana Kak Asma sudi hadir sebagai tetamu undangan untuk berbicara pasal topik dan berkongsi pasal topik dia. Begitu juga dengan KSIB, PIBG Ceras, SMK Ceras, which is ada effort untuk adakan Mega Live ni untuk berkongsi dengan para ibu bapa sekalian. Right, so terima kasih Kak Asma. Jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum. Kita juga ada semua nantikan lagi Mega Live yang akan datang dengan tetamu yang akan datang. Alright, so itu saja daripada kami. Saya PLL Farid dari Lahazul Education. Jumpa lagi di masa yang akan datang, insya-Allah. Jumpa lagi.
lebih faham lah sesuatu tajuk. Seperti AdMath, tajuk yang pertama itu yang berkenaan fungsi. Itu sukar lah untuk faham. Hazon ini mungkin ada perbezaan sedikit. Kerana saya selalu menghantar anak-anak saya untuk pakej pembelajaran di luar ataupun dengan pelbagai guru secara dalam talian ya. Dan saya dapati gaya pengajaran guru-guru yang mengajar di Hazon ini mungkin lebih dekat dengan murid-murid. Sebab kadang saya tengok anak saya gembira, dia kena gelak macam tu, maknanya macam tak stres. Jadi bila murid-murid boleh belajar dengan gembira, sudah tentulah ilmu yang diterima tu lebih tenang dan terang. W dalam sebutan T. Jadi inilah jawapan terakhir. 4 langkah mudah untuk pelajar aplikasikan supaya dapat kuasai topik 1 matematik. Okey. Banyak lagi rahsia. Hazon terbaik.